melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kita mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, dunia apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Semua manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kita mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, dunia apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Semua manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasyir wa la tu'assir bitamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun.
Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Sabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Alhamdulillah sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada semua yang dah bersiaran pada pagi yang penuh barakah ni, para penuntut akademi semua, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ni ada satu tajuk yang sangat penting. Masih lagi kita membicarakan dalam pengurusan risiko dalam kehidupan. Baik, suka saya buat ulang kaji, murajaah. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah melupakan Allah SWT. Itu risiko yang paling besar. Lupa barang boleh diganti. Tapi lupa Allah, itu menempah kehancuran, kebinasaan yang kekal abadi. Lupa barang letak mana hilang, kita boleh cari ganti. Tapi kalau kita lupa Allah, maka kita menempah kehancuran, kebinasaan yang tidak terperi. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT pada pagi ini, lebih khusus kepada membincangkan risiko jangan menempah kehancuran diri sendiri. Jangan menempah kehancuran diri sendiri. Sedia maklum, kita duk faham kehancuran itu bermula dari luar. Kita duk nampak kehancuran itu bermula dari ancaman pihak musuh. Ataupun kehancuran itu bila berlaku dalam konteks kesusahan. Ataupun kehancuran itu dalam berlaku berhadapan dengan pihak yang berlawanan. Habislah aku, katanya. Matilah aku. Contoh, Allah takdirkan berjumpa dengan takdir lahir ni, kita tak boleh pilih lahir di mana. Lalu ada sebilangan itu, Allah takdirkan lahir keluar daripada perut ibu yang tidak Islam. Adakah itu kehancuran bagi dia? Yang lahir itu anak yang Allah takdirkan Islam. Kita pergi pada yang maksimum dulu. Bagi kita, apabila berhadapan orang yang bersalahan dengan fahaman kita ataupun yang bertentang dengan pendirian kita, maka kita telah meletakkan satu standard bahawa kita akan hancur. Sedangkan kehancuran itu bukan tertakluk pada perbezaan itu. Walaupun lahir daripada keluarga yang bukan Islam. Jikalau Allah takdirkan seseorang itu Islam, maka kehancuran tidak akan berlaku. Nampak? Okey. Ada juga yang Allah takdirkan bertemu dengan suami yang tidak memberi apa-apa manfaat. Suami yang penuh dengan perangai yang kalau nak dilistkan satu persatu, minta maaf cakap satu bahasa, biarlah saya guna pagi ni. Lalu orang guna. Macam lahanat, Ustaz. Nak laknat dia, lahanat tu macam laknat. La'anallahu alaih. Oh Allah, nak laknat, lahanat kata orang panggil. Tak tahulah Ustaz, saya tak nampaklah baik pada suami saya ni. Habis itu langsung hari pertama kahwin pun tak. Tu dia diam sekejap lah, dia diam kejap. Kan? Biasalah manusia kan. Kalau kata ada satu pembi tu kata, Melayu mudah lupa. Kalau saya upgrade lagi, manusia mudah lupa. Sebab manusia ni sifat dia pelupa. Lupa yang dia pernah ada nikmat dulu, dia lupa. Tapi bila mari benda yang dia tak suka, dia list habis-habis. Ini termasuk juga dalam kategori isteri derhaka ni. Amin, Nabi kata. Dengan satu kejahatan suami, menutup seluruh kebaikan. Malah Nabi kata dalam status statement itu, keluar satu, dia panggil apa, coding ayatnya adalah, langsung tak ada kebaikan. Itu bahaya tu. Kalau keluar daripada mulut seorang isteri yang langsung tak ada kebaikan. Habis amalan isteri itu. Hancur, berdebu berdebangan. Itu contoh tu
Adakah isteri itu hancur kerana perangai suami ataupun kerana soalan. Okay. Ini yang kita nak kaji. Hidup ni perlu dikaji tuan-tuan. Perlu dihayati dan silami, apatah lagi perkara-perkara yang boleh mendatangkan impak yang besar dalam hidup kita. Adakah dengan memiliki Allah sebab ni takdir. Kita tak tahu perangai suami itu bagaimana. Kalau kita tahu, senang. Cuma diberi guideline yang asas. Itu pun kadang-kadang kita tak ikut pun guideline tu. Kita kahwin sebab suka, bukan sebab agama. Jadi bila suka bertemu dengan duka, maka hilanglah agama. Orang tak ada agama. Macam mana orang tak ada agama? Orang tak ada agama tu tak ada sabar lah. Orang tak ada agama, tak ada sabar. Itu sajalah. Orang ada sabar, ada agama. Itu je. Jadi bila berlaku benda yang dia tak suka, maka dia mula berduka. Berduka cita. Orang kata apa? Abang sangat berduka cita. Ataupun, bahasalah diri tu kan. Kalau isteri, sayang sangat berduka cita. Ikutlah, kau pandailah bahasa tu kan. Tapi persoalannya adakah perbezaan itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kehancuran? Jodoh ketentuan Allah bermaksud puan rohani. Kita tak tahu yang jodoh itu baik ke buruk. Jangan salah faham. Kita yang tentukan. Sekarang ni belajar satu benda. Kita nak kelip mata pun tak boleh kalau Allah tak izinkan. Boleh faham tu? Jelas kan? Mata kelip ni boleh. Boleh kita pilih nak kelip kiri je, kanan. Jangan tertipu dengan akal yang melihat perbuatan kita lakukan. Sedangkan itu semua tertakluk di bawah rang undang-undang Allah Ta'ala. Kita hanya berusaha sekelumit. Tapi jangan klaim semuanya kita. Adakah kita, maksudnya soalan macam tu, maksud begini. Kita ada pilihan untuk nak tinggalkan suami tu. Itu sebenarnya ada kadang-kadang orang cakap, kita yang tentukan lah Ustaz. Jadi kalau kita tentukan, bermaksud senang-senanglah cerai. Kalau kata takdir itu atas jodoh itu kita tentukan secara mutlak, bermaksud asal jumpa tak suka cerai. Maka berlambaklah kes penceraian. Peninglah hakim. Dan berlambat jugalah kes perkahwinan. Pening pula kadi. Anda just imagine, fikir secara logik. Kalaulah semudah itu kata manusianya tentukan jodoh, bermaksud asal tak suka cerai, suka kahwin. Asal tengok kejap dia, jom kahwin. Asal tengok dia, jom kahwin dia. Hai. Kalau itu caranya, tak adalah isu orang tak kahwin. Kalau itu caranya, tak adalah isunya, saya sayangkan dia Ustaz, tapi tak sangka saya bercerai Ustaz. Dah? Ini perlu kita fikir. Sebab saya gunakan Allah takdirkan. Bertemu dengan pasangan, peringkat awal kita ada usaha sekelumit je. Tengok macam, okey lah. Usahanya apa? Merisik. Itulah usaha dia. Masuk meminang, itu usaha dia. Kalau dah suka duk nengung macam tu, saya suka lah Ustaz. Betul? Nak buat apa? Tengok je lah. Maknanya Tok Kadi lah ambil. Itu je lah. Dah Tok Kadi yang usaha ke depan. Ni isteri kamu bakal. Habis tu apa usaha kamu? Tak tahulah, saya serah pada Allah. Okey, kalau serah pada Allah, tak apalah, serah pada saya lah. Saya uruskan. Apa dia? Jadi isteri saya lah kata. Tok Kadi kata. Itu maksudnya. Bukan rasa usaha je cari. Buat apa ni? Cari jodoh. Keluar buka internet. Cari apa ni? Cari jodoh. Katanya. Ni buat apa ni? Buka bus je. Ya, cari jodoh. Kita kena usaha. Sampai buka bus. Siapa nak kahwin dengan saya? Next. Dah. Buat macam, orang kata apa? Apa tu? Screening. Next. Audition. Habis semua orang buat audition. Semua buat orang audition. Ni audition mana pula? Ni jemaah tengah buat audition tu. Ni PA pun buat audition. PA buat audition, jemaah buat audition, Cik nak buat audition. Dah tu, si Leman nak buat audition juga. Leman pun nak buat audition juga. Dah tu kalau semua orang nak buat audition, nak datang kat mana?
Sebab itu, kena fikir secara logik. Logik mana waras. Walaupun kita duk nampak takdir kita ni, kalau kita tak mulakan masakan pokok bergoyang, kalau tak ada angin, Ustaz Tuhan lah. Ni, pokok belakang saya ni bukan goyang-goyang, tak berhenti, tak penat-penat dia berhenti goyang ni. Masakan pokok tak bergoyang kalau tak ada angin. Memanglah. Tapi ceritanya, kita tak tahu ketentuan kita bertemu dengan dua pasangan itu, ketentuan baik atau buruk. Kita tak tahu. Ini bukan step barat yang kena duduk bersekedukan dulu. Kadang-kadang dah ada anak dulu. Baru kata okey. Ini bukan. Nampak? Nah, jadi nak cerita apa tadi? Adakah, balik pada soalan. Tadi huraian tu. Supporting detail panjang. Ini huraian balik. Balik pada isu pokok. Adakah perbezaan pasangan itu penentu kehancuran? Adakah hancurnya kita kerana pasangan? Adakah hancurnya isteri kerana suami? Adakah hancurnya suami kerana isteri? Ustaz, dah tahu suami orang? Dah tahu dah suami orang? Macam mana nak jawapan? Dah kena tahulah suami orang. Kalau bukan orang, sebab tu tak boleh kahwin. Tiba-tiba suami jin ke? Suami kepada binatang ke? Ini kan suami orang, maksudnya soheh lah boleh kahwin. Sebab orang. Jadi syarat utama lepas, orang. Boleh cek, Islam tidak, Islam. Waras tidak, waras. Apa masalah? Itu skeptikal masyarakat. Benda yang tak haram. Benda tak haram. Kahwin dengan suami orang ni haram ke? Tak kan? Dah. Yang haramnya apa? Yang haram ni, perangai tu. Orang kata perangai macam haram. Tu dia. Apa perangai macam haram? Mengkucak-kacirkan rumah tangga orang. Tu perangai tak betul. Tapi kucak-kacir rumah tangga orang pun bukan kerana orang ketiga juga. Kerana si pasangan itu gagal mengurus rumah tangga sendiri. Itu saja. Dia yang gagal berbalik kepada diri dia. Dia panjanglah ceritanya pula ni. Dia tentu. Yang haram tu isteri orang. Tu ya. Suami orang tak haram. Itu betul Puan Aliza. Itu tepat sekali. Suami orang tak haram. Yang haram tu isteri orang. Yang haram juga adalah kahwin bukan dengan orang. Kau kahwin dengan siapa ni? Tak tahu status orang ke apa. Tak boleh. Tak sah perkahwinan begitu. Syaratnya orang. Kalau orang, okey, lulus. Orang apa pula? Orang Islam. Lulus orang Islam. Okey. Jadi sedang menyembuhkan Allah Ta'ala. Ini pecahkan skeptikal ini. Saya tak nak bincang panjang bab itu. Saya nak cerita tentang kerosakan dulu. Baik. Titik kat situ. Kang melalagat di soalan tu, Kang. Okey. Puan, ikut je. InsyaAllah akan jumpa je persoalan dan rungkaian jawapan dia. InsyaAllah. Ya. Sebab begini, saya tahu. Bila kita dah, Ustaz, saya dah kahwin dengan macam mana, Ustaz? Orang kata di saya pun hancur. Di sini ada jawapan dia. Ini jawapan dia, tajuk ni. Jangan menempah kehancuran diri. Adakah menempah kehancuran diri itu kahwin dengan suami orang? Kan dah kita bincang. Adakah perbezaan itu membawa kehancuran? Nah, yang ini kita kena perjelas. Ini kita perjelas. Dan kita nak rujuk pada apa? Pertama, kita kembali kepada kebenaran. Apakah tarif yang dimasukkan jangan menempah kehancuran diri? Itu sepatutnya. Yang pertama, kita telah rungkaikan secara dasar. Secara dasar ataupun secara umumnya, membawa kepada kehancuran tidaklah disebabkan oleh perbezaan. Itu saja. Kehancuran, take note di situ, kehancuran, ya. Ini poin yang sangat penting. Okey. Kena clearkan perkara ini dulu. Kehancuran diri bukanlah disebabkan
disebabkan oleh perbezaan. Oleh perbezaan apa? Sama ada perbezaan situasi atau perbezaan tadi pasangan. Pasangan ni bukan sahaja pasangan suami isteri, tapi pasangan lah. Tak kisahlah berpasangan, sama ada kawan ke. Walaupun ada hadis yang mengatakan pilih kawan, pilih pasangan. Namun bila kita pergi kepada perbahasan kehancuran, ada perbincangan dia, kita rungkaikan lagi. Memang kita kena memilih, kita kena ada memilih. Jangan memilih pasangan-pasangan atau kawan yang boleh merosakkan, menyumbang kepada kerosakan. Persoalannya, apakah maksud kerosakan itu? Ini risiko besar, tuan-tuan. Kalau anda tak tahu apakah risiko kehancuran diri, anda akan terikut-ikut dengan situasi dan sibuk isu luaran. Lain-lain sekali, protection diri tak ada. Apa yang berlaku, sibuk nak menyelesaikan situasi, menyelesaikan masalah pasangan, tiba-tiba anda terdedah dengan kehancuran. Ibarat apa? Nak membunuh, saya ambil contoh nyamuk denggi lah. Demam denggi, demam denggi contoh. Anda kena denggi, katakan kena denggi. Ini tidak melibatkan siapa-siapa lah, saya cerita umum lah. Saya bukan nak merujuk pada siapa yang kena denggi ke apa, tidak. Katalah, ada si fulan A kena denggi. Disebabkan oleh dia rasa, dia sangka kehancuran itu berlaku disebabkan nyamuk tadi, maka dia sibuk untuk memerangi nyamuk itu. Dengan sakit-sakit ni pergi cari nyamuk. Mana nyamuk yang gigit aku? Mana nyamuk sembuh sana, sembuh sini, sembuh situ. Walaupun sembuh tu akan berlaku. Tapi dia sibuk menyembuh dia kerja. Dalam sekali, antibody dia makin lemah. Darah dia makin berkurang. Platelet dia makin berkurang. Makin berkurang. Dalam sekali, habis. Tuan-tuan, sedang nyemahnya muka Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kata, banyak menyatakan sebagai contoh kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Kita rujuk. Balik kepada kebenaran. Jangan lagi berbincang soal sangkaan. Kebenaran, maka rujuk Al-Quran. Itu dalil yang konteks ini. Kemudian kita rujuk hadis. Kemudian rujuk para ulama, perbahasan ulama. Apa kebenaran kata? Kebenaran bagi tahu melalui Al-Quran, kalamullah. Al-Baqarah 195. 195. Al-Baqarah 195. Yang mana Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah. Wa la tulqu, ini larangan. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Bukan orang lain jatuhkan. Ini arahan mengatakan wala tulqu bi aidikum. Biaidikum, dengan tangan kamu. Ila tahlukah, dalam kebinasaan. Maknanya kalau kita rujuk surah Al-Baqarah 95 ini, larangan Allah, pertama suruhan tadi, wa anfiku, suruh infak satu, kedua Allah kata, dan wala tulku, jangan kamu menjatuhkan. Nampak? Ustaz, tadi kata semua dalam takdir Allah. Dah tu, kenapa ayat mengatakan kamu menjatuhkan dirimu sendiri? Ni. Bukankah Allah dah takdirkan saya yang jatuh ke dalam kebinasaan? Ada contoh soalan-soalan begini. Baik. Bila kata semua di dalam takdir ni apa? Semua di dalam undang-undang. Okey, sekarang ni kita alih bahasa takdir itu adalah undang-undang. Bila kata undang-undang telah siap, tak ada perubahan pada undang-undang. Boleh ubah? Tak boleh.
Dan lagi pula undang-undang melibatkan contoh undang-undang parlimen kan, yang dah digazetkan oleh raja-raja semua. Nak ubah tak boleh. Contoh Islam sebagai agama rasmi, tak boleh ubah undang-undang. Melainkan ubah parlimen. Ubahlah institusi raja-raja. Itu yang kena nak ubah-ubah tu. Tapi bila kata dah digazet, tak boleh. Baik. Masuk undang-undang, takdir tu adalah undang-undang yang telah digazetkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tak boleh ubah. Undang-undang tak boleh ubah. Tapi di dalam undang-undang tu ada tak enactment yang dipanggil perintah. Dan perintah ni adalah juga dipanggil undang-undang yang mesti buat. Baik, dalam enactment perintah ini, kalau kita, ini lagi jadi lawyer pula. Di dalam enactment perintah, kanun keseksaan, mengikut kurungan yang mana perintah untuk jangan buat kanjuran. Maka perintah ini digazetkan, ditakdirkan atas kita untuk memastikan jangan buat. Perintah ni maksudnya mesti buat ni maksudnya apa sekali suruhan. Dan ini Allah telah berikan takdir ini pada kita untuk jaga undang-undang tu. Nampak? Itu masuk di bawah takdir perlembagaan. Allah dah set dah perlembagaan yang dipanggil takdir. Dan takdir ini takkan boleh berubah. Maksud tak boleh berubah, ya undang-undang. Mana boleh kita cuba ubah? Melainkan Allah berkehendak nak ubah undang-undang, menggubal undang-undang sendiri. Itu hak Allah. Melalui jalan apa? Jalan doa, jalan ikhtiar. Itu boleh berubah. Tapi mengubahnya Allah. Cuma kita tak tahu apa perubahan yang berlaku. Wallahu'alam. Tapi berbalik kepada isu kita, bila larangan Allah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, merujuk kepada takdir yang Allah telah tetapkan atas kita untuk memastikan kita jangan buat. Mana Allah suruh kita tu. Allah yang tahu tu takdir kita tu. Bukan kata, dah Allah kata, Allah lah tentukan. Dah. Allah tentukan balik pada kita, kita kena buat. Allah bagi kita sedikit kuasa dalam akal dan fikiran, dalam perbuatan. Untuk memastikan dengan akal aku bagi, dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan hati, untuk mengenal pasti yang mana dikatakan kebinasaan. Allah leave it to us. Macam kita undang-undang Malaysia, undang-undang polis, dah semua kan. Okay, sekarang ni langgar lampu isyarat siapa punya hal? Kita kan? Okey. Tapi dah dibuat tak gazet? Jangan langgar lampu isyarat. Jangan. Kalau buat juga kena saman. Okey. Dan siapa yang buat? Kita lah buat. Macam tu lah. Sama lah dengan takdir. Allah dah gazetkan jangan buat kehancuran. Kalau hancur juga siapa yang buat? Kita lah yang buat. Adakah kita yang buat kehancuran itu? Tidak. Kehancuran itu telah ada. Tapi kita yang gagal memilih. Kita yang gagal. Kerana Allah suruh kita pilih. Kita gagal buat pilihan itu sehingga kita menempah diri kepada kebinasaan yang telah disediakan oleh Allah. Allah dah sediakan kebinasaan itu. Bukan kita yang buat kebinasaan itu. Allah sediakan. Sebab tu banyak doa yang mana kita berlindung daripada keburukan-keburukan. Antara doanya dalam maksurat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung daripada keburukan yang telah engkau jadikan. Tuan-tuan, Allah jadikan. Sebab tu kita berlindung dengan Allah. Jangan berlindung dengan makhluk. Bukan makhluk yang buat kerosakan. Buat keburukan. Kita makhluk buat kerosakan. Tapi Allah yang menyediakan tu. Keburukan tu, kamu pilih. Sebab tu kena berlindung dengan Allah. Jangan berlindung pergi menurun lah, pakai tangkal lah, pergi baca mantra lah, apa tak jadi. Sebab yang mengizinkan keburukan itu berlaku nanti Allah. Sebab tu berlindung dengan Allah. Sebagai contoh sekarang ni, isu yang kita sedang berlaku COVID contoh. Memandangkan dan dimaklumkan varian apa? Delta. Varian Delta sedang menular sekarang ni dengan udara pula. Allahu Akbar. Jika benarlah kajian itu, tuan-tuan, bagaimana nak halang udara ni, tuan? Allahu Akbar. Ini satu benda yang di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Bagaimana kita nak lawan udara? Dan kuman duduk dalam udara. Allahu Akbar. Tak rasa lagi ke kita nak bergantung dengan Allah? Tak rasa lagi ke? Ataupun pergantungan itu kerana ada orang start, dia bergantung. Tapi dia bergantung sebab takut dengan benda tu je.
Tapi dia tak tutup aurat, dia tak tutup ini pun tak jadi. Ini kena Allah datangkan benda supaya kita jadi baik. Itu nama bergantung dengan Allah. Bukan sekadar bergantung kita zikir, minta okey sekarang kita lancarkan zikir semua, kita minta penyakit ni hilang. Memang boleh jadi, tapi Allah kata bukan itu maksud aku. Aku nak kamu jadi baik. Kamu jadi baik, okey semua. Sebab apa ayat ni mengatakan bahawa, contoh, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Cuba tengok. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sesiapa yang berbuat baik, maka terhindarlah daripada kebinasaan. Nampak? Nah, sebab tu sekarang ni mana-mana yang keluar rumah, jangan lupa. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ataupun, yang saya dapat daripada Mufti Negeri Sembilan, Dr. Yusof, saya berfadilah, saya bersamah Dr. Yusof. La haula wala quwata illa billahil azim wala manja minallah illa ilaih. Dan satu lagi, bismillahi amantu billah. Bismillah dengan nama Allah. Amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Bismillahi amantu billah. Tawakal ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Apa maksud tawakal? Sakit, rezeki, kuat, kaya, hidup, mati. Di sisi Allah. Bukan di sisi penyakit. Bukan di sisi duit. Bukan di sisi orang. Kita serahkan itu kembali pada Allah. Maka Allah tentukan aku sakit atau tidak. Allah tentukan aku ada duit atau rezeki tidak. Itu ketentuan Allah. Namun, kita berusaha mengikut perkadaran manusia. Kadaran manusia apa? Ikutlah kadaran. Kalau makan ubat, makanlah ubat. Itu perkadaran manusia. Kalau nak kata nak selesaikan hal-hal ni kena duit, carilah duit. Itu perkadaran manusia. Tetapi bukan kita menentukan kadar rezeki kita. Bukan kita menentukan kadar kesembuhan kita. Ini agak-agak macam tak sembuh ni. Ini macam tak sembuh ni. Kita pakai helmet lah pula. Pakai helmet lah tuan-tuan. Jangan cari pasal kena semua orang beli full face. Alhamdulillah saya dah ada full face, senang. Bagi yang tak ada full face, cari pasal. Perkadaran melampau-lampau dipanggil. Itu panggil jangan melampau-lampau. Hulu di dalam perbuatan ada kadaran-kadaran yang bersederhana, bersahaja. Kerana ada kadaran yang lebih besar ditentukan oleh Allah. Contoh kesembuhan. Kadang-kadang orang itu sikit saja dia makan, tapi efeknya luar biasa. Kadang-kadang orang tu perlukan banyak ubat. Kerana kadaran sembuhnya berbeza. Sebab tu kita tak boleh tentukan orang. Engkau bagian ni. Engkau macam ni. Engkau macam ni. Tak boleh. Parah tu pakai helmet. Itulah. Tak mustahil berlaku. Tak mustahil berlaku. Kalau akal dah tak berfungsi dengan baik ni, macam-macam benda pelik boleh berlaku. Baik. Jadi, clear kat situ. Maka di sini, Al-Baqarah 195 menggarispadukan bahawa banyak lagi dalam Quran. Kalau tuan-tuan sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala boleh keluarkan lagi, cari lagi dalil-dalil mengatakan halangan. Wala tufsidu fil ard, jangan kamu melakukan kehancuran di muka bumi. Kalau ayat ini jelas mencampakkan diri. Kalau dalam surah Tahrim ayat 6, ku anfusakum, selamatkan diri kamu. Daripada kebinasaan atau api neraka. Tapi di sini kalau kita lihat, wala tulku, ini jelas. Wala tulku biaidikum, maka jangan kamu buat sendiri kebinasaan. Okey, jelas. Saya nak jawab apa tadi? Menjawab tentang bila semua di dalam takdir Allah, maksudnya semua dalam undang-undang perlembagaan yang kita tak boleh nak ubah. Sebab tu tak ada istilah contoh dan surah Ar-Ra'd ayat 11 kan? Surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib suatu kaum itu. Melainkan diri mereka yang mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ni bukanlah mengatakan mengubah dalam konteks undang-undang susah senang. Sebenarnya bukan. Bukan mengubah daripada sihat sakit. Sakit sihat, bukan. Tapi dimasukkan mengubah ini adalah keadaan yang telah tersedia elok. Kamu menempah di kebinasaan. Dah elok-elok aku jadikan kau orang. Dah perangai macam binatang. Dah kenapa? Dah elok-elok dah kamu ni jadi lelaki. Dah berubah jadi perempuan tu. Kenapa? Dah elok-elok aku jadikan kamu ni berpasangan. Elok dah bergandingan. Dah dok sibuk-sibuk nak berpisah tu. Kenapa? Dah elok-elok lah. Nampak? Ada isu dia. Dan ayat ni surah Ar-Ra'd ayat 11 ni kita boleh rujuk kisah negeri Sabak. Boleh rujuk nanti surah As-Sabak
ayat 15, 16, 17. Terang-terang Allah kata. Yang mana Sabak ni sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah Akbar. Negeri yang Allah gazetkan, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang Allah berikan dia rahmat dan keampunan. Allah berkati. Tuan-tuan, negeri yang hebat ni, kiri kanan buah subur. Orang kata dan diriwayatkan tu kalau pergi musafir tu tak perlu bawa bekalan. Sebab apa? Pokok-pokok buah tepi jalan petik macam tu ke? Subhanallah. Tetapi surah As-Sabah 16 Allah kata mereka berpaling daripada ketaatan. Lalu Allah berikan banjir besar. Allah pecahkan empangan itu. Allah hantar penyakit. Allah tukar pokok yang sebelum ini buah-buahan menjadi pokok-pokok yang tidak boleh dimakan. Jadi pokok sidin yang ada duri. Dan Allah kata terang dan surah Sahabat itu juga, semua ini kerana mereka kalaulah tidak kufur, maka tidak ini berlaku. Maka mereka telah berada pada perkara yang berpaling daripada fitrah asal kejadian. Jangan sebarang-sebarang mengatakan, oh kita yang ubah takdir. Tidak. Takdir tidak boleh berubah tanpa dengan kehendak Allah. Kehendak apa? Allah berkehendak atas kita. Berdoa. Okay, kalau kita berdoa dengan kebaikan, maka bolehlah berubah. Itu pun kita tahu apa yang berubah. Sebab di sisi Allah. Jadi sidang jemaah yang muka Allah Ta'ala, tidak akan berlaku perubahan itu. Wallahi. Tidak akan berlaku. Nah, baik. Allah murka. Jadi undang-undang ni surah Ar-Ra'd ayat 11 surah Sabah ni masuk takdir yang dinamakan rang perlembagaan undang-undang Allah itu telah siap. Telah siap terbina. Jadi kita tak boleh nak gubal undang-undang itu. Allah takkan ubah. Kalau Allah takdirkan sakit, sakit. Takdir sihat, sihat. Takkan berubah dua ini. Tapi jalan menuju kedua itu Allah beri pilihan. Okey, ada jalan contoh ya. Saya buat contoh lagi. Sebab ni kena faham ni, kebinasaan ni. Contoh, baik, buruk. Okay. Katalah baik ini sihat, buruk itu sakit. Katalah baik itu nikah, buruk itu cerai. Baik. Bila kata ini telah ditentukan, ini sihat Allah dah tentukan, nikah Allah tentukan, sakit Allah tentukan, cerai Allah tentukan. Maksud tentukan apa? Cerai tu ada, nikah tu ada, sihat tu ada, sakit tu ada. Ini dipanggil sistem yang telah disetkan. Sistem yang telah digaris pandukan. Baik. Menuju kepada keadaan ini, itu adalah tadi pilihan Allah bagi. Pilihan yang mana Allah gazetkan tadi dalam surah tadi. Nampak? Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi menuju kepada kebinasaan itu adalah pilihan manusia. Hati-hati. Kerana apa pilihan? Sebab Allah telah gazetkan undang-undang memilih. Tapi bukan memilih-milih. Allah gazetkan undang-undang ni pada manusia. Samalah dengan ini tadi ayat 17 ni. Mereka yang memilih untuk mendapat keburukan. Dan keburukan ini telah ada. Dia panggil sistem dia. Dah ada dah. Sistem keburukan, kebaikan ni pun dah ada sistem dah. Dah ada sistem. Anda tak boleh fikirlah keburukan ni apa benda. Keburukan. Sebab semua anda pilih dia. Mode macam kereta lah. Ada mode sport. Ada mode manual, semi-auto. Anda pilih dia. Tap. Sistem dalam tu semua dah siap. Anda pilih saja buruk, satu pakej keburukan sampai. Anda pilih kebaikan, satu pakej kebaikan sampai. Anda kena faham. Dan pilih ni, adakah sebab kita ada kuasa? Sebenarnya tidak. Sebab kita tak ada kuasa lah. Kerana kita terpaksa berhadapan dengan situasi yang kadang-kadang kita tak mampu nak hadapi. Sebab itu sedang banyak mulakan Allah SWT. Ni kena faham baik-baik perkara ni. Baik. Jadi maknanya,
Bila kata pilihan itu adalah dengan kita nak tengok kita ni duduk di jalan yang mana. Ini clear. Ini tidak boleh lagi berdakwa-dakwi. Kita tidak boleh kata, aku tak tahu baik tu apa, aku tak tahu buruk tu apa. Tak boleh. Sebab melalui jalan ilmu, yang mana setiap perbuatan itu dipertanggungjawabkan. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat, sebelum perkara itu berlaku, maka diberikan penjelasan terlebih dahulu. Penjelasan terlebih dahulu. Apa penjelasannya sebagai contoh? Dalam surah Baqarah 195 ni, kalau kita rujuk kepada Al-Mufassirin, merujuk dalam kitab tafsir ni, Ibnu Katsir. Dan dalam kenyataan dari Al-Bara' menyatakan bahawa dalam ayat mengatakan tadi wala tulqu biaidikum ila tahlukah ni apa bentuknya? Maka tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajipanmu sendiri. Lalu ia mengatakan bahawa kebinasaan itu adalah, okey, di sini kita tengok dulu. Sebelum kita cerita bentuk kebinasaan, apakah kebinasaan itu? Kita takrifkan seterusnya. Kata Al-Bara' mengatakan bahawa kebinasaan itu adalah seseorang melakukan perbuatan dosa. Clear. Kita nampak dah. Melakukan perbuatan dosa dan tidak mahu taubat. Nampak? Ada guna dengan orang tadi tak? Nampak? Dah clear dah. Jadi, satu, Ibnu Abi Hatim mengatakan, pula, dalam Abdul Rahman Al-Aswad bin Abdul Yaghuz memberitahu bahawa ketika kaum muslimin mengepung Damaskus, ada seorang dari Azad Sya'nu'ah tampil dan dengan cepat bertolak untuk menyambut musuh sendirian. Maka kaum muslimin pun mencela kerana perbuatan itu. Kemudian mereka melaporkan kejadian itu kepada Amr bin Auf. Ini gubernur Mesir. Setelah mendengar itu, Amr memerintahkan kepadanya agar kembali seraya mengeluarkan firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Di sini kalau kata Ibnu Hatim pula, menyerah diri, meraihkan musuh. Dia menyambut musuh. Dalam hal ini, kaum muslimin mengepung Damaskus. Okay. Dalam satu peperangan itu, Damaskus ada seorang dari Azad Sya'nu'ah sampai untuk menyambut musuh. Konon-konon nak menang, sambut diri. Jangan, itu kehancuran juga. Sebab adalah perbincangan di sebaliknya. Patutnya tunggu arahan. Ini maksudnya, kalau ini melibatkan musuh, menyempah kehancuran ni, dalam konteks ini, kaum muslimin mengepung Damaskus, ada seorang bernama Azad Sya'nu'ah tampil dan cepat bertolak untuk menyambut musuh sendirian. Pergi sendiri, pergi sama-sama, tiba-tiba nak masuk sendiri. Ini ada keakuan. Kalau boleh kita namakan di sini keakuan. Ni tiba-tiba nak jadi one man show. Buat sama-sama, tiba-tiba nak claim diri. Itu kehancuran. Buat sama-sama. Sebab tu jangan guna perkataan saya. Ingat, kami. Itu pun satu. Dan kata Amru al-As, bila dengar tu, kenapa kamu nak pergi seorang? Baik. Ya benar tu Cikgu Amir. Menzalimi diri sendiri itulah. Ada banyak takrifan ini kita perlu perjelaskan. Ni jangan keakuan. Kalau kita berjemaah, buat cara jemaah. Jangan ada one man show kat situ. Itu menghancurkan diri sendiri. Apatah lagi nak pergi pada ke musuh. Musuh yang terang ditangkap di balik kita, nyaya. Walaupun nampak macam dah menang. Tak boleh lah. Okay? Itu satu. Kata Al-Hasan Al-Basri,
Bermaksud ayat ini, wala tulqu biaidikum ila tahlukah tersebut, Sama' bin Harb meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir. Ayat ini mengenai seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Ni dia. Pada Hasan al-Basri mengatakan, ayat ini ada dua maksud. Pertama, bersifat bakhil. Okey, bakhil. Sebab dia melibatkan infak ke atas tu. Yang kedua, melalui riwayat Sama' bin Harb dan Nu'man bin Bashir, ayat ini mengenai seorang yang melakukan perbuatan dosa. Lalu ia yakin bahawa ia tidak akan diampuni. Ni bahaya. Dia buat perbuatan dosa, kemudian dia yakin dia tidak diampuni. Ini putus asa daripada rahmat Allah. Aku tahu dah aku jahat, Allah takkan terima aku punya. Yalah, dia sendiri menghukum dia. Maka ia pun mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinan dosa. Artinya ia semakin berbuat dosa sehingga dia binasa. Aku dah dosa, apa ada lagi kat aku? Dah lah, tak payahlah ajak aku jadi baik, tak payahlah. Tak ada orang nak terima aku. Allah nak terima ke aku? Sebab tu kita jangan mandai-mandai mengatakan orang yang buat dosa, tiba-tiba kita pula mengesahkan. Memang pun. Orang macam kau ni tak tempat di sisi Allah. Pandai-pandai. Jangan. Ataupun diri sendiri yang cakap. Menyebabkan kata Imam Al-Hasan Al-Basri daripada Nu'man bin Bashir ini mengatakan, dia buat dosa, kemudian dia yakin yang dia tidak diampunkan. Dan kata Nu'man bin Bashir ini, dia akan melakukan dosa sehingga dia binasa. Baik. Dan seterusnya, kata Ibnu dan juga kata Ibnu Wahab meriwayatkan Abdullah bin Iyas Zaid bin Aslam. Ini dalam perbahasan tafsir Nurkasir ni. Maksud daripada perkataan itu, kalimah yang menyurujuk kepada wala tulqu biaidikum ila tahlukah ni, adalah bahawasanya ada beberapa orang yang pergi bersama dalam delegasi yang diutus Rasulullah SAW tanpa membawa bekal. Lalu Allah memerintah mereka mencari bekal dari apa yang telah digunakannya serta tidak mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Ini pun satu daripada Ibnu Wahab. Gamble. Tiada membawa apa-apa bekal. Jenis orang kata berani mati, kata tak apa. Pergi musafir tak buat apa-apa. Dalam ni ada mengatakan jangan menempah. Itu menempah kebiasaan. Bawa sekurang-kurangnya beberapa yang keperluan. Sebab tu dalam Islam sangat menjaga hal-hal. Kita tak ada istilah gamble kat sini. Dalam istilah Islam tak ada istilah redah. Tak ada. Islam tak ada istilah redah. Jangan salah faham. Kita ada Allah. Kita redah je. Bukan. Kita ada Allah lah. Kita kena ikut apa Allah suruh. Kalau Allah kata, persiapkan diri kamu. Persiapkan. Dia ada bekal. Tak buat bekal. Dia pergi, ayat ni pergi bermusafir. Dia bersangka. Tak apa, nantilah. Nanti. Ini yang kalau kita kaji pula di sini. Bersangka-sangka. Jadi di sini dia panggil pengurusan. Tu dia. Urus perjalanan. Urus kehidupan. Urus. Bila tak terurus, jangan marahlah kalau huru-hara. Okey. Baik. Bila kita tengok di sini sebenarnya yang mulakan Allah Taala, kalau kita boleh buat kesimpulan awal. Pertama, kalau kita rujuk kepada kebinasaan, jangan menempah kebinasaan diri adalah dosa sendiri. Ini kita buat kesimpulan awal. Nanti kita sambung lagi perbincangan ni.
Okey, mari kita kupas dulu dosa sendiri sikit. Kadang-kadang orang tak faham benda begini. Contoh, saya berhadapan dengan, katalah, si Fulan B. Okey. Si Fulan B ini mencaci, menghina, memfitnah, mengugut, semualah. Apa lagi? Mengutuk, mengumpat. Semua kita bagi. Tak apa, kita kumpulkan semua. Mencaci, menghina, memfitnah, mengutuk, mengumpat. Semua dekat si Fulan B terhadap saya. Soal, adakah saya binasa? Itu je. Di mana duduknya dosa? Adakah pada sekarang ni, kalau tengok di sini, di manakah dosa? Maka di B lah. Dosa pada B. Adakah semua ini pahala? Tidak, ini dosa. Okey. Soalan tadi, jangan menempah diri kamu ke dalam kebinasaan. Okey, katalah si Fulan B ni ada 1 juta orang, 1 juta orang. 1 juta, sikit sangat, 1 bilion lah. Kita nak bagi maksimum lah, bagi kita duk faham sikit, insyaAllah. Sebab tu, kenapa Ustaz relax, kenapa tak ada macam mana? Yelah, dah faham, relax lah. 1 bilion orang. Buat perkara yang sama, menghina, mengutuk, 1 bilion orang Ustaz. Ya. Adakah kita akan rosak? Tidak. Selagi mana saya mudarat satu tak ada pada makhluk. Ni, sayalah dosa. Kalau saya buat dosa juga, tak payah tunggu 1 bilion orang. Dosa saya sendiri je dah saya hancur dah. Jelas. Okey Ustaz, habis tu Ustaz, adakah saya akan hancur? Sebab saya selalu buat dosa. Tengok tadi ayat tadi mengatakan apa? Mengatakan satu, tak mahu taubat. Dah tahu jenis, Al-Barak kata kamu jenis pendosa. Kejap-kejap buat dosa. Dengan suami tengking-tengking, tunjuk muka. Dah tahu dah jenis pe'ah pendosa. Kan? Si jemah pendosa. Dah tu tak reti-reti nak taubat. Tak reti-reti nak minta maaf. Tak reti-reti jangan besar-besarkan isu. Taubatlah. Ini dah. Kita bawa ke mahkamah. Tak boleh, kita lawan katanya. Besar-besar dosa abang, besar dosa saya, besar lagi dosa abang tau. Amboi. Itu suruh taubat. Bukan suruh combat. Dosa taubat. Ataupun tak nak taubat, dah lah buat dosa. Lepas tu, yelah saya pendosa. Ya, tahu. Dah, saya dosa. Dia peli-peli pula dosa dia. Sekali, terulah buat dosa. Lepas tu ada orang, dia suka buat dosa. Ya, Puan Azura Nakim, sebab tu kena tundukkan perasaan. Berbangga dengan dosa, sombong dengan dosa sendiri. Lepas tu, duk merimihkan orang pula tu. Yelah, dia je yang maksum, katanya. Dia je lah yang masuk syurga. Kita ni dosa. Dia kena buat cakap macam tu kadang-kadang. Dah tahu kita ni pendosa. Janganlah buat perangai. Kadang-kadang perangai kita ni bahasa mudah kan. Saya buat satu kesimpulan lah. Kita ni, kadang-kadang kita soal diri kita, apalah ujian yang bakal menimpa akan datang ni ya. Ujian apa yang berat-berat ya kita. Betul tak kadang kita soal? Apa lagi ujian? Soalan ni, jawapan dia dekat diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok perangai kamu tu. Musibat ke nikmat? Diri ni bawa nikmat ke? Atau bawa musibat? Kalau diri ni jenis bawa nikmat, jenis buat ada amalan, sebab tu saya tidak lagi menekankan konteks amalan-amalan yang mesti kena buat begitu begini. Tapi saya lebih utamakan dulu kefahaman. Sebab saya melihat dalam konteks diri nikmat ni letak pada dua. Nikmat pada faham suruhan dan melakukan suruhan. Dia dah faham dan ada dua benda kena buat. Faham suruhan dan larangan
dan dia melakukan, ni akan dapat nikmat. Nampak? Ada setengah orang, dia tak buat ni. Faham pun tidak. Contoh macam isteri. Dia bukannya faham suruhan pun. Dia buat dia kerja dia. Duk melalut, fikiran ke laut. Tak faham apa dia buat. Dia kerja dia, oh suami. Lepas tu kita kena sabar. Saya ada video nanti saya share. Bagaimana orang bukan Islam pun boleh bercakap. Kita kena sabar, kita kena syukur, kita kena taat. Orang bukan Islam tau. Saya nak cakap, bagaimana anda nak bezakan orang yang Islam cakap macam tu juga? Macam mana nak bezakan? Semua isteri boleh cakap kita kena sabar, kita kena ikhlas. Sekarang ni faham tak? Kalau saya tanya, faham tak sabar tu apa? Faham tak? Sebab kata anak saya yang Usnah, faham katanya. Oh, ada H tu, faham katanya. Faham tak katanya? Ha? Kadang-kadang bukan faham pun. Dia buat sebab suami baik. Cuba kalau suami melenting juga, terpelanting. Mana tak faham lah tu. Nak tahu ujian apa akan datang musibat besar. Tengok kita ni, musibat ke nikmat? Musibat ni kita berpaling daripada dua perkara ni. Tak usah soal ujian akan datang. Sekarang dah tahu dah. Ini cara macam ni, hancur. Hancur. Jangan ingat sebab tu. Sebab tu kita boleh ni. Sebab tu contoh pula. Contoh kalau isteri. Siapa yang nak menilai ni? Si isteri? Suami. Suami kena menilai isteri. Menilai macam mana? Isteri ni faham tak? Kena. Kita kena ada check and balance ni. Isteri pula menilai suami ke? Jangan cari pasal. Bukan isteri yang menilai suami. Mak dia. Ustaz, mak dah tak ada Ustaz. Lepas tu, mak mertua tak ada. Lepas tu, senang cerita ginilah. Guru tak ada guru. Dia dua je. Guru atau mak. Dan seakatan dengan dia. Mungkin kadang-kadang ada mak, okey, mak sendiri. Tu memang berbeza. Walaupun ada mak mertua pun, mak sendiri tu darjat dia lain. Sama dengan guru. Dua je yang boleh marah betul-betul ni. Guru dengan mak boleh, bahasa mudah, boleh tiaw suami tu betul. Nak cakap apa, cakap lah. Dan suami boleh marah isteri ni. Sebab isteri ni, dia ada anak-anak. Macam mana isteri nak didik anak-anak macam ni? Macam mana mak nak marah suami tu kalau dia tidak menjadi seorang isteri yang dididik hebat oleh suami? Isteri tidak terdidik sendiri, tuan-tuan. Jangan duk perasan ada setengah-setengah statement mengatakan isteri terdidik sendiri. Tak ada. Tak ada orang sendiri-sendiri kat atas muka bumi ni. Isteri, kalau tidak dididik oleh suami, mudah. Dia ada guru lelaki kan? Namun pun guru tau. Guru yang memang marah betul. Memang suruh. Memang bukan kata pembimbing lelaki. Kalau pembimbing ni awak sabar je. Saya faham awak ni. Itu pembimbing yang membimbangkan. Faham? Ini guru kata, ni perangai awak tak betul ni. Perasan baik. Ubah perangai. Tu. Lemak. Suami tak boleh cakap. Dapat guru cakap. Tercabut telinga. Lelaki. Kalau tidak, Allah datangkan anak lelaki pula. Parah pula anak lelaki. Dah berdebat dengan anak lelaki pula nanti. Dah sekarang dah ada sistem online macam ni. Dah boleh. Lepas tu jangan cari orang backup kita. Cari orang yang boleh ni. Macam saya sendiri. Mak saya dua. Mak dengan guru. Saya ada seorang guru yang sama saya. Masih 16 tahun tuan sekarang. Dah masuk 16 tahun. 2000. 13 tahun. Minta maaf. Belas tahun lah. Daripada saya ni tak ada apa-apa. Daripada bujang. Belum kahwin. Kahwin lagi. Bayangkan. Cuma dia tahu. Dia boleh panggil saya ni. Alah engkau ni. Alah aku tahulah engkau siapa dulu. Tuan-tuan, ada tak orang yang kenal kita dulu daripada kita tak ada apa-apa? Selain pada mak kita. Cari orang macam tu. Supaya kita ni sedar diri sikit. Jangan isteri. Suami lah yang tahu panggil isteri. Yang isteri pun jangan besar kepala. Bila dah ditegur oleh suami, dengar. Dan suami pun akan cari. Cari guru yang tahu habis semua. Macam saya memang Allah takdirkan jalankan ada.
Guru yang tahu saya sebelum daripada student lagi. Kahwin tak? Kahwin. Dia tahu perjalanan tu. Dia boleh panggil macam ni. Ni, kau, mesti ni kau. Kita pun, ya kata. Terus hilang lagi kita punya kembang. Tak ada dah. Nampak? Ini maksudnya. Kena ada orang yang boleh tengok perangai kita ni. Buat nikmat ke buat musibat. Dan isteri. Suamilah yang kena. Atau cari guru. Cari guru doa. Sebab tu wajib menuntut ilmu ni bagi semua muslimin wa muslimat. Kadang-kadang ada suami yang tak boleh mendidik isteri. Tak apalah. Janganlah marah suami tu pula. Anda carilah ilmu sendiri. Tak ada masalah. Kalau dah cari ilmu sendiri. Kalau betul jumpa ilmu yang betul. Anda tak jadi isteri kurang ajar. Itu bahasa mudah lah. Bahasa mudah lah. Nak bahasa lapik-lapik apa lagi. Kalau betul lah jumpa dengan guru pengajian yang betul. Tak adalah nak berhujah-hujah dengan suami dah. Kalau betul lah bawa ilmu yang benar. Kalau jumpa guru yang benar. Anda balik jadi si solehah. Itu saja. Nampak? Baru tadi dah. Tengok. Puan Hasnul. Baru saya cakap tadi kan. Masalah suami. Sekarang ni bukan masalah suami dah. Dah kau tahu dah suami tu always right. Kenapa nak salahkan dia dah? Right kan jelas dia. Right. Ya bang. Right. Saya right bang. Kat mana kamu belajar right ni? Saya belajarlah dengan guru. Cari ilmu online ni. Ni nampak. Dah dia nak right. Right dia. Abang nak right berapa? Nak right 100%? Kita right. Bagi markah kat dia. Bawa list. Abang right. Okay, right. Okay. Awak nak apa? Saya nak right lah semua abang ni. Abang right. Always right. Right lah. Apa masalah? Tak ada masalah. Nampak? Masalahnya sekarang cari guru, cari ilmu. Diri kita yang buat musibat. Bukan orang lain. Suami pun. Tak usahlah nak pergi pandang isteri ke apa ke. Diri sendiri tu buat musibat. Cari guru. Atau cari mak balik. Kadang mak dah tak tercakap, cari guru. Kadang mak pun kadang, dah lah aku tak reti nak cakap dengan kau ni lah. Ikut kau lah. Mak doa dah yang baik-baik. Maknanya cari guru lah. Jadi sedang jemaah yang menggunakan Allah SWT. Jadi maksudnya begitu. Kadang-kadang kita tengok suami. Dah nama pun tanggungjawab mendidik isteri. Itu pada suami. Tapi isteri wajib mencari ilmu sendiri. Faham? Kalau benarlah, saya nak bagi tahu. Kalau benarlah anda mencari ilmu yang benar. Kalau jumpa isteri yang benar, katalah ginilah. Dia ada dua. Memandangkan isteri yang saya tekan sekejap. Saya tekankan risiko ni. Kesian kadang isteri ni berhadapan dengan risiko. Risiko apa? Duk nampak kat luar. Jangan. Pertama, katalah puan yang bertanya dan semualah. Dapat suami yang, ya Allah, suami ni Tok Guru hebat lah. Ya Allah. Anda kena ingat kalau anda bersuamikan suami yang mendidik, pastikan anda terdidik. Orang lain menilai tau. Orang lain menilai. Kalau betul dapat suami yang mendidik, pastikan isteri terdidik. Kalau tidak, anda mencemar imej suami. Ni berat lagi ni. Sebenarnya. Anda mencemarkan imej suami yang mana wajib seorang isteri menjaga maruah suami. Kalau anda dapat seorang suami yang guru, berstatus guru, tiba-tiba ada anak murid, katalah anak murid suami ni, anak murid suami, Tuk dapat tahu isteri kepada Tok Guru ni, sama je macam aku. Cuba dapat suami yang macam Abang On kata. Dah, apa masalah? Malu suami tu. Isteri macam ni, tanggungjawab dia besar. Jangan duk, saya nak suami Ustaz, saya nak suami macam, ya Allah, macam Tok Guru hebat Ustaz. Ya Allah, suami saya tak macam tu. Kira Alhamdulillah lah suami tak macam tu. Sebab apa? Kalau tak terdidik pun orang tak heran lah. Jemah? Jemah. Memang suami pun tak betul. Memang lah. Sama lah kita jemah. Si Joyah, geng Joyah datang. Sama lah jemah kita. Jadi musyarat tingkap. Ini lagi bahaya. Kau bukan suami kau Tok Guru ke? Lah, sama. Dah dia samakan suami dia dengan suami kita yang level Tok Guru.
Tak bagi mengaji. Tapi ni sekarang online ni bukan mengaji. Kena faham. Banyak cara nak mengaji sekarang ni. Memanglah nak keluar rumah tu tak mengaji, apa-apa isu ke, memanglah boleh kata suami tak bagi. Kan? Tu cerita dia. Ni saya nak tekankan ni. Suami hebat, mesti orang reflect isteri punya. Isteri dia mesti hebat. Ya Allah Ustaz, saya teringin nak jumpa isteri Ustaz. Ya Allah, bidadari syurga. Amin. Sekali, ya Allah, isteri aku ahli neraka. Anda cakap apa? Ini masalahnya. Jangan ingat, dapat suami yang boleh mendidik. Ingat, wahai para isteri yang mendapat suami yang hebat. Anda lebih hebat, besar tanggungjawabnya. Memalukan suami, menjatuhkan air muka suami, itu satu dosa yang amat besar. Dosa yang amat besar. Sebab menjaga maruah suami ini termasuk dalam ciri-ciri isteri solehah. Tak boleh jaga maruah suami, anda berhadapan dengan murka Allah. Itu saja. Sama dengan seorang anak. Seorang anak yang tidak boleh menjaga maruah mak ayah. Biarpun mak ayah tu salah ke apa, ataupun dah dapat mak ayah yang baik, tiba-tiba anak perangai, ya Allah, mencalakan imej mak ayah yang baik. Anda, you are in trouble. Anda berada dalam kebinasaan. Ingat, kerana itu dosa yang non-stop selagi anda tak bersihkan nama mak ayah. Wahai para isteri, selagi anda tak bersihkan nama suami, you are in trouble. Habis Ustaz, suami dia hina saya. Suami hina isteri, tak memberi bekas. Suami hina isteri, tak memberi bekas, tak jatuh nama isteri. Kalau suami tu jahat, tak jatuh nama isteri. Ni jatuh nama, bukan binasa tau, ni jatuh nama. Kalau suami tu terus buat perangai juga, tak mendidik, ini kan kebinasaan kan, membiarkan isteri tak terdidik kan. Kan kebinasaan tu. Itu sebab tu ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Ada kebaikan dan keburukan dia. Jangan main-main, jangan duk mengharapkan suami, jangan ke nak dapat suami romantik je. Itu saja sebenarnya, baik ngaku. Bukan suami nak mendidik pun. Saya tak nak suami yang mendidik, Ustaz. Saya nak suami yang romantik. Kan senang cerita. Makan suap, dukung, picit-picit, cakap lembut-lembut, jangan tinggi suara, setia pada yang satu, diam dia. Itu sebenarnya kan. Sebab kalau mendidik ni jangan. Kalau mendidik, kadang-kadang kena herdik. Jangan ingat duduk dengan suami yang mendidik ni. Seronok lah duduk dengan Ustaz. Ya ke? Dia tanya sisi saya tengok. Silap memang kena lah. Sniper zas kena. Sebab mereka membawa nama yang membawa nama agama, bukan nama saya. Agama. Jangan memalukan agama. Kalau suami hina isteri pelacur, dah dia duduk dengan pelacur, kenapa? Macam tu lah. Suami itulah yang sakit. Puan, tadi saya kata saya dah list lah semua ni. Ni hamba. Saya dah list kan. Katalah ni suami. Suami mencaci, menghina, memfitnah, ni semua ni. Dosa pada suami ke pada isteri? Dosa pada suami kan. Kebinasaan tu duduk pada dosa kan. Sekarang ni, saya ni, si isteri ni, adakah dia buat dosa yang sama menghina suami? Tidak. Puan tak buat kan? Okey, kalau puan tak buat, maka berbahagialah puan dengan pahala puan yang bersabar tu. Ustaz, saya sabar Ustaz sampai saya kena macam-macam lah Ustaz. Sabar. Sampai bila? Sampai masuk syurga? Tak nak syurga? Tak, Ustaz, saya tak yakin dengan syurga sebenarnya. Itu masalah sebenarnya. Bukan sabar tu, tak yakin dengan syurga. Kalau kita tanya balik. Sekarang ni, suami hina. Memang sepatutnya tak boleh dosa. Dan suami sendiri akan terhina. Dia menghina benda perkara yang Allah larang. Dan dia pernah dapat nikmat daripada yang si pelacur tu yang dia hina tu. Jangan main-main. Kejap lagi kerang, terpaksa dia melacurkan diri kat luar pula nanti dengan lelaki tu. Sebab tu, jangan buat dosa. Nanti kan kebinasaan bertambah-tambah di luar sana. Nak cari macam mana tu Puan Siti Aminah tu. Nak cari macam mana, carilah suami yang khalifah yang boleh mendidik, boleh bawa isteri. Nak cari macam mana tu.
Contoh. Okey. Jadi cari pada suami itu, maksudnya Puan Siti, Puan Siti marah. Cari suami khalifah ni, iya. Inilah dia suami yang mempunyai karakter yang boleh memimpin. Cuma susahlah. Pencarian itu agak sukar. Kerana mencari ibarat permata. Sama juga si suami nak mencari isteri seperti bidadari. Tak, sebenarnya bukan mencari, membentuk. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Wahai para suami, siapa pun isteri anda, potensi nak jadi bidadari itu tinggi. Siapa pun isteri anda. Melainkan anda itu tidak mampu membentuk dia menjadi bidadari. Itu saja. Wahai para isteri, siapa pun suami kamu, dia sebenarnya mampu mendidik kamu. Melainkan kamu je degil tak mau dididik. Itu saja. Habis cerita. Kalau bantu suami tu tak apa abang, saya tahu abang pun 2x5 je saya juga. Dah kan habis cerita. Tapi tak apa, kita sama-sama. Tak apa abang didik saya terima. Tak apa. Saya tahu abang, ya sama kan. Kenal dari awal, tak ada apa-apa. Tak kenal. Macam saya, contoh guru saya kenal saya daripada awal, tak ada apa-apa. Dah. Apa tujuan Allah temukan orang yang kenal kita tak ada apa-apa? Supaya kita sedar diri. Itu saja. Jangan ingat kita mendabik dada kita ni bagus, kita ni baik. Tak ada. Jadi, sis isteri, mudahkanlah suami untuk mendidik kamu. Habis cerita. Ini, macam ni ke seorang suami yang mendidik? Dia tanya pula. Abang tak faham hukum hakam? Dah kalau suami tak faham, fahamkanlah dia. Bang, ini tadi saya belajar bab ni bang. Ini bang, bang faham tak? Cuba cerita sikit. Ni, bang, tengok ni. Sampai bila abang nak didik saya? Hukum ni tak faham. Saya sakit tau bang. Dia luar perasaan tu. Nak binasa dah tu. Hati kita sakit hati dapat suami macam tu. Itu saja. Tak puas hati. Tak puas hati dapat suami macam tu. Hati kita tak puas. Sebab hati kita sebenarnya berurusan dengan Allah. Kalau boleh kita cakap Allah, ya Allah ganti suami lain. Kalau boleh lah agak-agak. Sama dengan isteri pun. Suami tak puas hati dengan isteri. Kalau boleh tukar isteri lain. Ataupun cari lain. Tak payah tukar. Dia cari lain, dia tinggal. Kena buat isteri tu tak bergantung. Tak bergantung pun kan. Orang kata apa, biarkan je. Gantung tak bertali. Biarkan dia buat protes. Suami protes. Itulah geti. Geti protes. Geti luahkan perasaan. Jangan. Sebab itu kita kena masing-masing. Kalau tak nak diri binasa, jangan tempah diri dalam dosa. Itu saja. Jangan lawan. Jangan lawan benda tu dengan kehancuran. Itu saja. Sekarang kita lawan. Dah suami jahat, saya pun jahat lah. Apa dapat? Suami jahat, kita pun jahat. Isteri jahat, saya pun jahat lah Ustaz. Sebenarnya, kesiap kejahatan bukan untuk balas kat isteri kamu. Kamu lah yang akan dapat. Itu Allah kata pula. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Baik, itu kesimpulan awal kita boleh buat pada hari yang penuh berkah. Dan satu bab lagi, kesimpulan, Allah temukan seseorang tu untuk keluarkan perangai kita. Itu saja. Tak kisahlah temukan suami ke, isteri ke, orang ketiga ke, orang keempat ke. Allah temukan orang dalam hidup kita nak tengok keluarkan perangai apa yang ada dalam diri kita. Contoh suami, dia temukan isteri. Nak tengok perangai apa dalam diri suami itu. Kalau suami yang jenis tak mendidik, tu yang tadi macam puan cakap, keluar perangai, menghina isteri, cakap isteri pelacur lah, isteri tu. Tu perangai suami itulah yang akan mengundang kebinasaan pada suami itu sendiri sebenarnya. Isteri, tengok dia pula macam mana. Kalau dia pun ada perangai sama 2x5 macam lelaki itu, macam suami dia, makanya saling tak tumpah. Memang matching lah pasangan itu. Mix and match. Bukan suami itu saja, kamu pun sama 2x5, saya cakap. Memang secocok lah. Seorang maki, seorang hamun. Dia panggil maki hamun. Habis cerita. Tu. Ngam pula seorang. Seorang ni cakap macam ni, seorang ni cakap macam ni. Tu ngam lah tu. Tu kan. Sepatutnya, sesiapa pun datang dalam hidup kita. Kita kena keluarkan sifat. Kalau kita sifat mendidik, pastikan mendidik. Isteri pertama pun mendidik, isteri kedua pun mendidik, isteri ketiga pun mendidik. Mendidik tiga-tiga sekali. Dah tahu suami ni jenis yang tak boleh sentuh bab akidah. Tak boleh sentuh. Jangan sentuh. Tak boleh sentuh bab perang. Tak boleh. Kita didik. Tu macam tu. Kita straight. Ada benda yang kita straight. Datanglah siapa pun. Bawalah apa pun. Kita takkan berubah. Marah tetap marah pada benda yang Allah marah. Habis. Kan clear. Ni datang orang ni marah.
Datang orang yang beri manfaat, lembut gigi dari lidah. Ustaz dah tak marah dah. Oh, yang ni lain sikit. Jadi tak boleh nak marah dia ni. Saya kalah dengan dia. Nyanyi lah. Nyanyi lah. Habis lah. Dia tak kira. Hang siapa datang, hang sentuh benda yang Allah marah, hang kena. Itu sepatutnya. Tu kita pertahankan diri kita. Jangan buat dosa. Itu sebenarnya. Allah datangkan orang tu. Nak keluarkan kita ni perangai apa? Sebab tu kadang lama kahwin, baru keluar perangai. Datang orang ketiga. Orang ketiga ni yang boleh keluarkan perangai. Sebab suami dia tak boleh keluarkan perangai. Sebab suami dia sweet 17. Sweet dia, bersemut dia. So kalau datang Allah takdirkan. Datang orang ketiga, keempat. Keluar perangai. Dah perangai tu pula perangai dosa tau. Bukan perangai taat, perangai dosa. Itulah. Sebab tu kehancuran bukannya disebabkan orang ketiga, keempat, ke-100 ke. Ni 1 bilion ni. Bukan. Sebab perangai sendiri yang tak berubah-ubah ni. Tak dibentuk ni. Itu saja. Nah, pertahankan diri. Jangan buat dosa. Taubat. Itu saja. Bagaimana kalau suami tidak izinkan isteri mencari ilmu walaupun sudah setengah jalan pengajian? Macam mana nak buat? Puan Farah Fadlullah, adakah pengajian itu melibatkan fizikal semata-mata? Ada cara ilmu. Mesti ada sebab kenapa tak bagi. Cuba tanya elok-elok. Biasanya kalau pengajian, kan saya cakap, biasa pengajian itu membawa pada kebaikan kan? Takkanlah. Ada tak? Cuma tanya kat suami. Kita sebagai mak bapak, ada tak kita marah anak-anak kita pergi mengaji, anak jadi baik? Ada ke? Fikir logik siap. Cikgu, ni parent jumpa saya. Saya nak berhentikan anak saya. Kenapa? Dia dah jadi baik lah. Saya tak sanggup lah dia mengaji kat sekolah ni. Saya berhentikan dia. Mesti setiap halangan, mesti ada gangguan. Cuba rasional sikit berfikir apa yang mengganggu itu. Kalau betul lah kita nak menuntut ilmu. Betul saya cakap dalam ni. Siapa yang mengaji ni. Kalau mengaji masih lagi mengganggu suami. Berhenti mengaji. Bukan saya suruh. Bukan suami suruh. Saya suruh berhenti. Berhentilah. Nanti kan buat malu pengajian dia. Berhentilah. Kalau mengaji, duk menyusahkan suami. Tak payah. Kita mengaji bukannya nak tunjuk siapanya hebat. Nak berlawan-lawan ke apa. Patut mengaji nak nundukkan diri. Nundukkan nafsu amarah ni. Duduk balik bang. Dia pun, ya Allah, abang malu tak boleh didik kamu. Tapi Alhamdulillah lah. Abang rasa syukur. Rupanya kamu, saya ramai dia jumpa yang orang yang suaminya begitu berterima kasih. Di atas perubahan-perubahan yang berlaku mengikut pengajian. Baik, jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Sebab itu, dalam pengajian, kalau ada halangan, sama ada Allah nak tengok kita ni betul-betul nak mengaji atau tidak. Itu saja. Kan? Ada satu kes tu, puan yang bertanya, suami dia cukup marah mengaji ni. Tapi dia ngaji, dia elok. Ngaji dia terus je. Dia minta maaf kat suami dia, cakap elok gini. Dan suami dia memang ada masalah lah. Solat pun kadang-kadang, jarang-jarang. Saya nampak orang yang menghalang mengaji ni. Sebab dia pun tak mengaji. Itu je lah. Kan? Kalau yang suami jenis yang betul-betul mengaji, masuk faham agama ni, dia bagi suami dia mengaji. Tapi ini memang suami yang jenis solat tak jaga apa tak jaga. Tapi bila si isteri ni committed dan dia tak melawan, tak ni, dia bagi tahu apa, Ustaz, Masya Allah Ustaz, suami saya dah mula berubah Ustaz. Dia dah mula cakap elok dengan saya, dia gini-gini. Saya cakap, Alhamdulillah lah. Syukurlah saya cakap. Baik, jadi maksudnya perubahan itu bukanlah kerana kita ubah suami kita. Tapi bukan juga kerana kita yang berubah. Tapi kerana Allah ubah sebab kita bersungguh tak nak buat dosa. Faham? Kita sungguh-sungguh tak nak buat dosa. Bila kita bersungguh-sungguh tak nak buat dosa, maka Allah ubahlah semua hidup kita. Jadi hidup kita hari ni berubah, rosak, binasa sebab dosa sebenarnya. Itu je kesimpulan cerita panjang-panjang ni. Kesimpulan cerita, dan ni ada tajuk, ada sambungan lagi. Nanti kita sambung. Kesimpulan cerita kita ni, perubahan kehidupan kita, perubahan kehidupan ni, yang berlaku azab-azab ni, bergaduh-gaduh ni, satu je isu je, dosa. Itu je.
Dan cuma kita tak sedar dosa kita apa. Tu je. Sebab tu jangan kita argue pasangan, jangan. Sebab kita tak tahu apa dosa yang kita dah buat. Sebab dosa. Itu saja. Sebab tu tangan tu jangan kamu binasa. Ni tadi kan kita sentuh satu-satu tadi. Al-Barak kata, betul, Ibnu Al-Hitam, Ibnu Abi Hatim berkata keakuan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan perbuatan dosa, lepas tu yakin pula tak nak kejar amalan memohon keampunan Allah. Jadi ini hijab antara kita dengan Allah sebenarnya. Kalau yang isteri pertama terhijab diri dia isteri pertama, sombong. Dia rasa dia je nak betul. Suami pula sombong dengan diri dia, dia rasa dia je betul. Dan masing-masing ada dosa yang dia sedang bina, perlahan-perlahan bersedia untuk dihancurkan. Allahu Akbar. Sebab tu kita belajar, terutama dalam bab pengajian tauhid, mengenal Allah, tasawuf, membersihkan hati. Sebenarnya itulah tujuannya. Kita tak nak hidup kita hancur. Untuk pengamal tadi. Normah ya Puan Normah. Ustaz, pengalaman saya masa dengan saya tak tahu, tak mau berubah. Sehingga saya ambil keputusan bawah lah. Bila saya ikut kelas Ustaz, banyak keyakinan hidup saya sekarang. Ilmu lah. Ilmu lah tu. Ambillah. Sebab ilmu itu, pengajian tu membawa kepada keberkatan. Ya, itu Ustaz Anis. Dan juga itulah penyakit-penyakit yang datang dalam diri kadang. Ya Ustaz kan, kalau Ustaz sendiri tengok, kalau buat satu soalan analisis balik, muhasabah, memang kebanyakannya itu ya berpunca pada kita yang mengundang. Sebab kata guru saya, Farid jangan cari penyakit. Cari susah tak apa, jangan cari penyakit. Penyakit tu apa? Dosa. Dosa adalah penyakit yang boleh efek kepada fizikal juga. Yang memang dosa ni adalah satu toksik yang boleh berubah dalam menjadi radioaktif. Kesan radioaktif yang kita tak sedar. Dia boleh efek semua anggota badan. Cuma tak adalah alat scan dosa. Kalau ada alat scan dosa senang. Delete macam memori. Dosa banyak delete. Ni tak boleh nak scan. Allah je boleh scan. Tapi sensor badan boleh rasa. Ni macam tak sedar, ada kena tak kena, panah, rimah ni. Pertama sebab tu banyak istighfar. Kalau orang sakit kan mengugurkan dosa. Itulah dia sebenarnya. Tu cakap yang kata, ada yang komen saya pasal COVID tu kan, saya cakap, ya, orang yang sakit selai bulan Allah tempatkan di syurga. Sebab dia terima dengan redha dan dia sakit dan sehingga Allah takdirkan dia meninggal. Sebenarnya bahaya orang sihat. Bukan orang sakit, tuan-tuan. Saya bilang orang sihat ni, orang yang sihat ni, silap kena neraka. Allahu Akbar. Sebab apa? Duk galik dengan sihat. Baik, insyaAllah. Terus istiqamah. InsyaAllah. Moga-moga Allah bantu puan terus istiqamah. Teruskan. Bagaimana perit. Dan perit bukan sebab sakit. Perit tu sebab kita nak belajar tentang kebenaran. Perit pahit. Bukan sakit. Pahit. Pahitnya. Pahit. Dia ada perit sebab sakit. Sakit tu ada sebab juga. Sebab terlampau manis. Manis jadi masam, jadi asid, jadi sakit. Jadi kalau perit, pahit lain. Pahit dia tidak menyakitkan, dia pahit, dia memahitkan. Beza kan pahit dengan sakit. Kebenaran memahitkan, bukan menyakitkan. Kebatilan menyakitkan. Jadi mana-mana yang sakitnya, dia duduk dalam kebatilan. Kalau ya Allah pahitnya Ustaz, itu kebenaran. Bukti nak tengok dia ni dalam kebenaran, dia pahit tapi tidak terduduk. Allahumma salli ala Muhammad. Itu satu penyakit yang bahaya lah Ustaz. Bila nampak diri kan, diri pula. Marah pula orang bila nak diagnose diri kan. Kita ni datang kadang-kadang nak nasihat, nak betulkan, marah. Jangan sibuk-sibuklah dosa saya. Sebab tu kadang-kadang Allah uji sampai terduduk. Kadang itulah. Bahasa-bahasa Allah Ta'ala saja kadang yang boleh mendiamkan orang ni. Kadang-kadang orang tak faham bahasa itulah dia. Perit itu pahit. Pahit kebenaran, sakit kebatilan. Biasa pahit kebenaran, pahit bukan sakit. Biasa kalau sakit, makan ubat pahit. Dia dua benda beza tu. Dia sedang sakit, kena makan ubat pahit. Dua benda dia kena hadapi. Dah lah sakit, pahit pula tu. Sebab apa? Kesilapan dia kerana kemanisan yang membawa kepada kerosakan sehingga hancur dia.
lalu kehancuran itu membuat dia kesakitan, sakit nak rawat kena makan yang pahit. Okey, kalau badan dia sihat, dia tak sakit, dia hanya nak menelan kepahitan. Tutup hidung ke, makan jamu ke, bab minum. Lega. Dia just menerima satu side saja. Sebab tu, kadang-kadang kita jangan keliru. Jangan keliru, kita sangka bahawa sakit itu disebabkan pahit. Bukan. Sakit itu disebabkan tangan-tangan kita, kejahilan-kejahilan diri sendiri yang telah tersilap langkah, banyak perkara yang kita lakukan sehingga terluka. Terluka itu perlukan sembuhkan. Maka perlukan makan jamu pahit, ubat pahit, tampal kat luka sakit. Jadi dua komposisi yang dia kena hadapi. Satu komposisi menahan kesakitan, satu komposisi menahan kepahitan. Sebab tu jangan cari penyakit. Kesimpulan dia. Jangan cari penyakit, dosa, taubat cepat-cepat sebelum dinampakkan kesan dosa. Kan kalau dah kena, ya Allah sakitnya nak rawat balik. Baik, kita sambung pengajian kita pada siri yang akan datang. InsyaAllah, terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ini. Dan kita sambung pada malam ni ada bual bicara kita insyaAllah. Jadi mohon ampun maaf. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan terkasar kata, tukuran bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah. Taubat macam ni tu Ustaz, taubat menyesali perbuatan, kata ulama, menyesali perbuatan, membenci, mengulangi perbuatan jahat, digantikan dengan kebaikan. Itu saja. InsyaAllah, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.